Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran kita. Masih lagi dalam bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Okey, cuma hari ini kita akan masuk kepada subtopik seterusnya, standard pembelajaran 4.4, nisbah, kadar dan juga kadaran. Okey, dalam subtopik ini kita akan menggabungkan semua pengetahuan dalam nisbah, kadar dan kadaran dalam menyelesaikan satu soalan. Okey, kita tengok dulu standard kandungan kita. Okey, pada hari ini murid mesti dapat menyelesaikan masalah, berkomunikasi, menakul, membuat berkaitan dan membuat perwakilan. Yang pertama, menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 1 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi. Dan yang kedua, 4.4.2, menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi. Yang pertama, nisbah 2 kuantiti dan nisbah 1 kuantiti. Dan yang kedua, nisbah 3 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Okey, semua ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, boleh lihat buku teks untuk penerangan yang lebih lanjut. Okey, kita yang pertama tengok bagaimanakah anda menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi. Okey, ini contoh dan cara penyelesaian yang diberikan dalam buku teks. Okey, kita tengok jika P nisbah Q persamaan 7 nisbah 3 dan Q nisbah R persamaan 3 nisbah 5, cari nilai nisbah P nisbah Q nisbah R. Okey, ini contoh yang diberikan dalam buku teks. Okey, cikgu akan tunjukkan kaedah yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan contoh 9. Okey, yang pertama kita gariskan dulu kata kunci. Kata kunci soalan minta nisbah P nisbah Q nisbah R. Okey, yang paling asas untuk kaedah 2 ni, kita akan bina dulu satu jadual. Okey, kita buat kotak sahaja. Okey, kita tengok nisbah P, nisbah Q, nisbah R. Okey, kita tuliskan P nisbah Q 7 nisbah 3. Okey, dalam baris kedua, Q nisbah R 3 nisbah 5. Okey, kemudian kita tengok nilai Q. Okey, kedua-duanya sama, 3. Tiada perubahan. Jadi kita akan tulis nilai Q yang sama. Jadi kita tengok, kita terus ambil jawapan akhir. 7 nisbah 3 nisbah 5. Okey, kita tengok seterusnya contoh yang ke-10. Okey, di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan ialah 2 nisbah 5. Nisbah bilangan buku rujukan kepada majalah ialah 3 nisbah 2. Cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Okey, kita gariskan dulu kata kunci. Apa soalan minta? Nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan 2 nisbah 5. Bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah 3 nisbah 2. Okey, dia minta cari nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan kepada bilangan majalah. Okey, kita kena ikut kehendak soalan. Kita tak boleh tukar buku cerita kepada majalah kepada rujukan. Tak boleh. Okey, lihat pada soalan. Okey, kehendak soalan nisbah buku cerita kepada buku rujukan kepada bilangan majalah. Okey, ini penyelesaian yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey, jadi cikgu takkan terangkan. Okey, cikgu gunakan kaedah yang kedua. Okey, selepas kita gariskan kata kunci, kita buat short note dulu. Kita wakilkan buku cerita sebagai BC, buku rujukan sebagai BR, majalah sebagai M. Okey, kita juga boleh gunakan XYZ. Okey, ini adalah pun boleh ubah tapi kamu tak belajar lagi. Kita akan jumpa untuk bab yang akan datang. Okey, selepas buat short note, okey, yang ketiga buat jadual. Okey, buku cerita kita ambil kehendak soalan. Okey, buku cerita kepada buku rujukan kepada majalah. Okey, kita tulis dulu buku cerita kepada buku rujukan 2 nisbah 5. Buku rujukan kepada majalah 3 nisbah 2. Okey, kita tengok sekarang ni, buku rujukan kita tidak sama. Okey, tidak sama. Kalau tidak sama, okey, wajib samakan. Mudah sahaja. Kita akan darab silang sahaja. Tengok anak panah garis merah ni. 2 darab 3. Kita akan tulis bawah 6, 5
darab 3, kita akan tulis 15. Kemudian 5 darab 2, kita akan tulis bawah kolom majalah 10. Jadi sekarang ni jawapan yang diberikan adalah, okey cikgu back, 6 nisbah 15 nisbah 10. Okey, ini jawapan nisbah untuk soalan contoh 10. Okey, so bagaimanakah anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Okey, jika kita lihat contoh 11, okey, Ibu Nuring mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5 nisbah 3. Sekiranya Ibu Nuring ada 480 gram tepung, berapakah jisim air dalam gram yang diperlukan? Okey, ada dua cara, unitari dan kaedah pendarapan silang. Okey, kalau kamu baca, mudah saja untuk faham. Okey, tapi cikgu akan tunjukkan cara yang lain. Okey, seperti biasa, gariskan dulu kata kunci. Okey, kita ada nisbah tepung kepada air 5 nisbah 3. Berat tepung 480 gram. Soalan minta jisim air. Okey, let's see. Cikgu wakilkan ya. Tepung kepada air. Let's say tepung kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 kotak tepung. Okey, 5 kotak tepung ni mewakili 5 bahagian tepung. Okey, 5 bahagian tepung adalah 480 gram. Jadi untuk cari satu bahagian tepung ni, 480 gram kita bahagi dengan 5. Kita dapat 96 gram. Okey, air 3. 5 nisbah 3. 3 bahagian air. Jadi kita ada 3 kotak air. Maksudnya 3 kotak mewakili 3 bahagian air. Jadi 3 bahagian air adalah 3 darab 96 gram. Jadi dapat 288 gram. Jadi jisim air yang diperlukan adalah 288 gram. Okey. Okey, bagaimanakah anda menentukan nilai yang berkaitan dengan satu kadar? Okey, kenapa kadar? Okey, kita back semula slide. Okey, yang ini kita panggil sebagai nisbah. Kenapa nisbah? Sebab jisim yang sama bagi dua kuantiti. Okey, ini kadar. Kenapa kita ada kuantiti yang tidak sama? Contoh di sini kita tengok. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari dengan keadaan yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantung yang berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Okey, kadar di sini kita ada denyutan jantung per minit, per masa. Okey, denyutan jantung per masa tidak sama. Okey, unitnya denyutan jantung dalam kali, masa dalam minit. Okey, cara yang sama kita boleh gunakan kotak. Okey, tadi cikgu terangkan kenapa dia kadar, sebab dua ukuran yang berbeza. Okey, kita bina perkadaran. 420 kali denyutan untuk 4 minit. Jadi berapa kali denyutan dalam 12 minit? Okey, kita tengok 12 minit ni adalah gandaan 4. Sebanyak 3 kali. 4 darab 3, 12. Jadi, denyutan ini mesti ganda 3. Jadi, 420 darab 3 kita dapat 1260 kali. Okey, faham? Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, selepas ni cikgu harap kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh kontak cikgu. Okey, kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.